Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang dihormati sekalian. Pagi ini saya akan memperkatakan tentang kerja bebas yang juga boleh dijadikan kerja selepas bersara. Ya. Ramai orang kita ini apabila bercakap tentang pekerjaan, mereka hanya berfikir tentang makan gaji. Dan apabila mereka tidak dapat makan gaji, mereka merasa diri mereka kurang ada erti. Jadi menyebabkan rasa lemah dan kecewa dalam hidup karena merasakan diri kurang daripada orang lain. Sebenarnya makan gaji adalah perkara baik, merupakan ada masa depan, tapi masa depan itu adalah di tangan orang lain yang menentukan masa depan kita kalau kita akan makan gaji. Dan satu perkara yang amat penting makan gaji, ya, makan gaji ini sebagainya adalah pengorbanan. Pengorbanan. Kita habiskan masa 8 jam, lebih daripada 8 jam kalau saya kerja sebagai wartawan, lebih daripada 10 jam, 12 jam, 13 jam satu hari. Dan kami tidak balik cepat. Masuk pukul 10 pagi, balik pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Jadi masa yang kita gunakan begitu banyak. Ia merupakan pengorbanan sebenarnya dari satu pihak bagi orang yang bekerja sungguh-sungguh apabila mereka makan gaji. Itu adalah satu hal. Yang kedua, makan gaji, kalau kita bergantung kepada makan gaji, kita boleh hidup waktu kita makan gaji. Tapi selepas makan gaji, kalau kita tumpu kepada kerja itu, walaupun kita ada duit caruman, kita tidak bisa hidup selepas itu kalau tidak ada bantuan daripada pihak lain, daripada harta yang kita miliki, daripada orang tua, ibu bapa, ataupun daripada pertolongan anak-anak. Itu yang saya yakin begitu. Banyak kita begitu. Tapi sebenarnya ada pekerjaan bebas. Banyak sekali. Yang kerja ini boleh dilakukan oleh orang yang tak suka makan gaji dan boleh dilakukan mereka yang sudah bersara. Pertama sekali saya akan cadang di sini. Ini saya pilih daripada beberapa pekerjaan yang saya setuju. Saya baca dalam internet, kumpulkan itu untuk semua anda, bukan daripada pemikiran saya, tapi saya setuju. Yang pertama, penulis. Menjadi penulis. Anda pandai menulis. Semua kita pandai menulis sebenarnya. Jadi, kalau kita pandai menulis, pertama sekali sekarang ini, walaupun surat khabar tidak laku, majalah tidak laku, kurang orang membaca, dan orang surat khabar dan majalah kurang memberi honorarium ataupun bayaran, mana sangat sedikit. Tak kiralah di mana-mana pun begitu sekarang ini. Tetapi kalau anda boleh menulis, ada caranya untuk nak mendapat duit yang banyak. Satu, menulis buku. Menulis buku sebenarnya, kalaulah anda pandai menulis, boleh tulis buku, jual buku. Sama ada buku cetak ataupun buku digital. Dapat pendapatan sebagai pendapatan tambahan. Penulis sebagai pendapatan tambahan. Kalau untuk nak cetak, sudah tentu hanya boleh menjadi pendapatan tambahan. Nak menjadikan pendapatan tetap, tidak boleh dalam keadaan sekarang ini. Jadi,
boleh pendapatan tambahan. Tapi ada satu lagi pula, tak mau cetak, tak mau buku digital, boleh tulis di blog, juga mendapat pendapatan. Dan ini terserah kepada kerajinan anda. Duit akan dapat daripada YouTube, daripada Google. Karena blogger juga tu dapat duit. Dan di Facebook pun dapat benda itu juga. Ada juga. Ada juga. Jadi blog dapat duit. Satu lagi pula, hari ini kalau anda merupakan orang berpengalaman, iaitu menulis review barang-barang. Software komputer, software telefon dan apa-apa pun saja, barangan-barangan, brand-brand tertentu. Anda boleh menulis, buat ulasan tentang kebaikannya, apa yang bagus, apa yang tidak bagus. Ini juga dapat duit. Bukan dapat duit daripada orang yang membaca itu, tapi dapat duit daripada syarikat. Syarikat belum bayar kalau anda bijak pandai dalam hal ini. Ya, ini banyak dilakukan oleh blogger. Blogger, mereka ambil barang tertentu, brand tertentu dan buat review. Gitu gini, gitu gini. Itu satu. Jadi ini adalah mana banyaklah. Malah boleh tulis Nobel. Nobel boleh. Nobel remaja, Nobel apa. Itu satu. Okey, setakat itu saya berhenti. Jadi banyak sangat. Kalau penulisan ini memang pendapatan tambahan boleh. Tapi kalaulah boleh naik kepada internet, pendapatan itu lebih banyak daripada pendapatan tambahan. Ya, okay. Yang kedua iaitu terjemahan. Dan kita tahu bahawa di tempat kita, khususnya di kalangan orang Melayu, ini saya cakap sini untuk dalam konteks Malaysia dan Indonesia, Brunei dan Singapura, tulisan terjemahan juga mendapat duit sebagai pendapatan tambahan juga yang lumayan. Kalau anda menulis tolong terjemah buku, tolong terjemah bahan. Kalau saya dalam bahasa Thai, masalah saya terjemahkan buku sastra, buku apa dalam saya, bagi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, pendapatannya adalah cukup lumayan. Ya, tapi kalau itu saya belum lakulah. Saya tidak buat terjemahan sebab saya menulis sendiri. Tapi nak beritahu, terjemahan juga adalah mana pendapatan tambahan yang lumayan. Terjemahan buku sastra, terjemahan buku apa-apa sajalah dalam bahasa lain. Kalau anda faham bahasa Arab, terjemah buku bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu di Malaysia, memang penterjemah ni kurang. Dan buku yang diterjemah itu adalah amat kurang. Paling lambat. Kalau Indonesia lebih cepat daripada Malaysia dalam terjemahan buku. Lebih cepat. Kalau Thailand pun lebih cepat daripada Malaysia dari segi terjemahan buku. Ini satu, terjemahan. Ya. Yang ketiga, kalau anda menjadi orang yang pakar, kalau sudah bekerja lama, ada kepakaran, anda juga boleh menjadi penasihat. Menjadi penasihat kepada apa saja. Memberi nasihat secara online gini juga bisa dapat pendapatan. Dan ini sudah tentu bukan orang baru lah, bukan orang yang baru mau dapat kerja, tapi bagi orang yang ada kepakaran, sudah berpuluh-puluh tahun, kalau sudah pension, dia ada pengetahuan, ada pengalaman dalam bidang-bidang tertentu, maka orang ini juga boleh bekerja sebagai penasihat, sebagai orang konsultan dalam bidang apapun yang anda ada. Sebab sekarang ini semua nak kepada kerja-kerja mana kepakaran orang yang sudah lama dalam bidang-bidang tertentu. Ini amat diperlukan pada waktu ini, kerana semua kebanyakan kerja pada waktu sekarang kan dilakukan oleh orang muda. Orang muda mau kepakaran. Syarikat-syarikat di Thailand, politik-politik di Thailand sekarang ini adalah
kebanyakan dia di tangan orang muda, dan orang muda perlu kepada kepakaran dalam pelbagai bidang ilmu. Ini mau tidak mau mereka perlu kepada kita, perlu kepada orang yang sudah ada kepakaran dalam pelbagai bidang. Di sini dapat makan upah mereka. Itu satu. Satu lagi, menjadi tukang, pertukangan apa saja. Ini juga bebas. Pertukangan boleh dilakukan oleh orang yang baru masuk alam pekerjaan, dan boleh dilakukan oleh orang yang sudah lama dalam pekerjaan pertukangan. Kalau anda tidak ada kemahiran, boleh pergi belajar pertukangan apa saja dalam masa yang singkat. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ambil kursus, dan anda boleh sendiri melakukan pekerjaan pertukangan. Tak perlu kepada makan gaji. Untuk nak baiki telefon, sekarang yang paling banyak orang pakai kan telefon. Kalau boleh membaiki telefon, dapat duit banyak, kaya. Satu lagi pula, bagi yang pandai mengambil gambar, mengambil video, boleh menjual gambar dan video online. Ini banyak sekali. Boleh anda pergi cari banyak tempat-tempat, website yang menerima gambar anda, video anda, dan dijual dengan harga $1 satu gambar, satu video, atau berpuluh-puluh dolar. Ini ada. Kita boleh pergi ke internet, tengok macam mana. Pergi ke Google tu, tanya Google macam mana nak jual gambar, nak jual video online. Bagi anda yang berminat dalam bidang ini, boleh melakukan perkara itu, ya. Satu lagi pula, pekerjaan jual barang online. Ini yang paling bagus, ya. Kalau anda pandai bercakap, pandai boleh review barang apa semua kan, ini boleh menjadi kaya dalam masa 1 bulan. Dan ramai di sini orang yang sudah mampu menjana pendapatan daripada perniagaan online ini. Sampai orang kampung, budak-budak kampung di selatan pun buat pekerjaan macam ini juga. Mereka bekerja di kampung waktu pagi, petang, tengah hari, menjual barang online, pakaian terpakai masalah. Dan ini dilakukan oleh mereka. Saya tengok sendiri, saya lihat sendiri budak-budak yang melakukan itu. Dan ada pun pedagang online ini yang jual beg tangan, yang menjual kasut. Sudah di masalah, ada seorang perempuan di Jalak, nama Kak apa saya dah lupa, sudah kaya. Ada pekerjanya, berpuluh-puluh pekerja, beratus-ratus pekerja bersamanya. Itu. Yang satu lagi paling mudah, iaitu menjual makanan. Juga jual makanan. Kalau di Kuala Lumpur, jual apa sajalah di tepi jalan, di kaki lima itu juga menjadi pekerjaan baru, dan pekerjaan bagi orang yang sudah bersara boleh lakukan perkara itu. Dan kita lihat bahawa orang yang menjual makanan di Kuala Lumpur, di Bangkok ini pun, di Kuala Lumpur, di mana-mana pun, memang pendapatannya lumayan. Yang lumayan, khususnya kalaulah pandai, ada cara, ada style untuk nak jual barang. Jual barang itu bukan harga mahal lah, dengan murah-murah saja. Nasi lemak RM1 sudah cukup. Tapi dikirakan jumlah itu banyak. Kalau jual RM1, RM1.50, saya rasa penuh depan gerai anda setiap pagi. Ya. Satu lagi, bagi yang tak nak berniaga, tak nak apa itu, boleh jadi pekebun. Pekebun kecil-kecilan, pekebun hanya setengah hektar saja, setengah ekar saja, bukan setengah hektar besar, tapi setengah ekar saja pun boleh tanam apa sajalah. Kalau dulu berkebun ini hanya untuk makan, untuk minum, tapi sekarang ini perkebunan adalah perniagaan, boleh dilakukan oleh siapa saja. Itu adalah perkara mudah. Malah di belakang rumah pun boleh lakukan perkara itu, sebab semua
mau kepada sayur, mau kepada, ini saya tak cakap tentang tanam buah, ini hanya tanam sayur-sayuran sahaja, pendapatannya banyak sekali. Nanti kita akan bercakap tentang perkara ini dari segi satu persatu, dari segi cara nak buat tu. Itu satu. Yang kedua, kerja seni, bukan yang kedua ni, dah berapa dah saya bilang, kerja seni, kesenian. Melukis, membuat banner, membuat khat, membuat macam-macam kerja-kerja seni, kerja-kerja craft. Ini juga boleh dilakukan, boleh juga jual dalam internet secara online. Apa saja, anda boleh melukis gambar, potret, boleh melukis barang, boleh kartun, boleh buat apa gini-gini, boleh buat logo dan apa, boleh masuk dalam internet dan cuba buat macam tu. Orang berminat, dia akan hubungi anda dan pendapatannya juga lumayan. Satu lagi, kerja juga adalah boleh juga, iaitu menjadi pemandu teksi, pemandu kereta. Tapi ini semua boleh buatlah, tidak payah. Pemandu teksi, pemandu kereta, ya. Kenapa kita tak buat? Kita boleh buat benda itu. Jadi, ada pekerjaan banyak sekali, ya. Apa satu lagi pula, pekerjaan menjaga anak-anak kecil, anak yang belum lagi masuk sekolah kan, belum masuk tadika lagi, juga boleh pusat pemeliharaan penjagaan anak-anak. Ini juga boleh, khususnya bagi wanita yang berada di rumah. Orang jiran tetangga anda mau pergi bekerja tapi tidak ada penjaganya, okey, boleh bawa ke rumah saya. Bayarnya gini sebulan. Ini juga pendapatan tambahan. Dan yang akhir sekali adalah homestay. Homestay yang buatkan rumah anda. Sekarang ini homestay, kalau rumah di kampung di hujung Bendang sana pun ada orang pergi. Dan saya sendiri adalah orang yang banyak juga tidur di homestay. Waktu saya kayuh bersikal pergi ke mana-mana. Sebab tidak ada hotel dan tidak ada tempat nak tidur, dan kita pergi ke homestay. Tapi kenalah homestay itu dengan bayaran berpatutan. Yang saya tak dapat nak itunya, kadang-kadang pergi homestay ke Malaysia memang kena sewa satu malam beratus-ratus ringgit. Sebuah rumah habis semua. Saya nak tidur satu bilik ya. Itu jadi masalah. Sekarang buat macam Laos. Dia tak panggil homestay, dia panggil nama Huan Park itu artinya rumah berehat, rumah rehat itu bayaran di Laos adalah sangat murah, macam di Thailand, macam di Bangkok juga. Thailand, di Bangkok ini, kalau anda nak tidur sampai 150 baht pun ada. 200 baht. Mana tak sampai 20 ringgit. Ada yang 20 ringgit, 25 ringgit begitu saja. 30 ringgit begitu saja. Memang sangat murah. Boleh tidur. Ada yang satu katil, ada yang double katil, ada yang macam-macam. Boleh duduk. Dormitory pun ada. Jadi, homestay, tak nak panggil homestay pun tak apa. Panggil rumah tumpangan, apa pun tak kira lah. Kalau Malaysia panggil rumah tumpangan. Tapi kalau di Laos dia panggil Huan Park. Laos adalah merupakan, kalau banding dengan Thailand, dengan Malaysia, adalah negara yang mempunyai hotel atau tempat rumah tumpangan atau homestay atau panggillah apa-apa pun, paling banyak berbanding dengan Thailand, paling banyak berbanding Malaysia. Dan murah. Semurah 10 ringgit. Semurah 100 ringgit. Itu yang ada di sana. Paling mahal. Saya tidur di Laos hanya 400 ringgit. Lebih kurang 400 baht. Lebih kurang 50 ringgit sahaja. Itu yang paling mahal saya tidur. Saya tak tidur dah lebih mahal daripada itu. Jadi
itu juga. Jadi faktor harga juga adalah penting sekali untuk menarik orang datang ke rumah anda. Dan kalau anda datang ke Thailand, anda akan lihat bahwa tempat menginap di merata tempat sama ada yang murah. Ini cara kampung, cara kampung. Makan pun ada makanan disediakan. Kalau makanan yang disediakan tu mungkin 1.000 baht, 1.500 baht. Kalau tak nak makanan, tidur saja. Rumah kampung di Teratak, di Dangau, dia buat Dangau. Hanya 500 baht di kampung-kampung, 500 baht. Cukup bagus. Ada air, ada carok, ada tali air, ada anak sungai. Dan ini menyebabkan orang pergi. Sekarang orang gila melancong, gila mengembara, dan tak nak tidur di hotel-hotel besar-besar, tapi nak tidur dalam hutan, dalam sawah, dalam bendang. Ada teratak, ada dangau di tepi-tepi sawah dengan bayaran yang sangat murah. Ini juga mana anda sekalian di kampung anda boleh lakukan perkara ini. Servis, kena bagi servis yang terbaik. Kalau nak sedia makanan, makanan terbaik, murah, makanan terbaik, layanan terbaik, serta bayaran pula berpatutan. Berpatutan, jangan mahal. Okey, itulah di antara pekerjaan sendiri atau pekerjaan yang bebas yang boleh dilakukan oleh orang yang belum lagi bekerja ataupun orang yang sudah bersarah. Okey, setakat ini saja pagi ini. Agak panjang, minta maaf. Tapi ini adalah merupakan nasihat dan juga pengalaman saya sendiri yang saya melihat merata-rata tempat untuk nak beri semangat kepada kita supaya dapat melangsungkan kehidupan kita survive di dunia ini dengan lebih baik. Terima kasih kerana menonton dan kita berjumpa lagi esok pagi. Sekian, wassalam.